semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih semua yang dapat bersama di Alam Maya pada petang ini. Ini kali saya tak silap saya kali yang kelima kita berwacana dalam dialog pendidikan melalui saluran digital yang dianjurkan oleh Majlis Dakwah Negara. InsyaAllah Profesor Dr. Zaid Ahmad akan bersama kita sekejap lagi. Beliau sedang menyelesaikan isu-isu berkaitan teknikal. Jadi untuk forum pada hari ini, saya mengucapkan terima kasih kepada semua ahli panel yang sudi hadir. Dan untuk makluman semua, dialog pada hari ini juga akan disiarkan melalui FB Live. Saya Azmul Fahimi Kamrul Zaman dari Fakulti Pengajian Islam UKM. Moderator bersama saya iaitu Sifu kita, Profesor Dr. Zaid Ahmad dari Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan, Fakulti Ekologi Manusia, Universiti Putra Malaysia. Jadi ahli panel kita ada 4 orang pada hari ini. Iaitu yang pertamanya saya perkenalkan Profesor Dr. Ahmad Ismail. Prof ada ya, Prof? Profesor Dr. Ahmad Ismail yang merupakan ahli Majlis Persatuan Akademik Malaysia dan mantan Presiden Persatuan Perkitangan Akademik UPM. Prof ada bersama kita pada petang ini. Boleh dengar suara Prof? Okey, clear Prof? Okey, clear. Okey, good Prof. Right. Yang kedua adalah Dr. Muhammad Razak Idris, mantan Presiden Angkatan Belia Islam Malaysia. Dr. Razak ada ya? Sama. Yang juga ni Presiden ABIM yang keberapa Dr. Razak? 7. Oh, yang ke-7 Dia juga adalah pensyarah di Pusat Kajian Usul dan Falsafah Fakulti Pengajian Islam UKM. Satu bangunan dan satu pejabat dengan saya. Yang ketiga, Saudara Rosli Mahat, Setiausaha Agong Pergerakan Tenaga Akademik Malaysia ataupun GERAK, yang juga merupakan pesara Jabatan Fizik Universiti Malaya dan aktivis akademik. Ada bersama kita? Mungkin boleh uji audio Saudara Rosli. Ya, okey audionya. Okey, baik. Okey, terima kasih. Kemudian antara penganalisis tetap kita, Dr. Abdul Hakim bin Muhammad Ramli daripada Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan Universiti Sains Islam Malaysia. Baik, saudara-saudari sekalian, tajuk kita pada hari ini ialah tentang universiti antara gedung ilmu dan kilang pekerja. Ada 2 perkara yang begitu mendasar dalam tajuk hari ini, iaitu universiti, iaitu sama ada dia adalah merupakan gedung ilmu dan ataupun dia adalah kilang untuk melahirkan pekerja. Ini adalah tajuk yang sangat fundamental yang kita nak wacanakan pada hari ini. Jadi universiti ini sifatnya adalah universal, sebab itu dia dipanggil sebagai universiti. Universiti adalah tempat di mana ilmu itu bercantum, berhubung dan berkumpul dalam suatu wadah ataupun tempat, dan di tempat itu jugalah segala macam ilmu bertemu yang dinamakan sebagai fakulti. Fakulti itulah bahagian-bahagian ilmu yang diletakkan pada satu tempat dan setiap ilmu itu berhubung di antara satu ilmu dengan ilmu-ilmu yang lain. Daripada universiti itu jugalah akan ada mahasiswa penuntut yang belajar di situ, menyertai perdebatan, menyertai wacana, memasuki kuliah dan kemudiannya keluar bersama ijazah ataupun sijil yang diberikan sebagai satu pengiktirafan kepada penamatan kepada sebuah pengembaraan ilmu. Maka daripada ijazah itulah mereka akan keluar untuk mencari pekerjaan dan kemudiannya menyertai masyarakat untuk tujuan-tujuan tertentu, membina masyarakat, membina negara,
dan seterusnya membina tamadun manusia. Kalau kita lihat sejarah universiti ini adalah sangat lama. Tradisi universiti ini berkembang di barat dan juga di dunia timur dan juga Islam, sehingga universiti menjadi suatu kita kata benchmarking kepada kehidupan masyarakat pada satu ketika dan mungkin juga pada hari ini. Apabila seseorang yang menyertai universiti, memasuki universiti, keluar daripada universiti, memiliki ijazah dan kemudian yang akan memulakan alam baru kehidupan mereka, dan akhirnya dengan universiti itulah universiti itu menjadi sebuah alma mater, tempat, dan mereka menjadi alumni kepada sebuah institusi yang dipanggil universiti. Dalam konteks negara kita, universiti banyak, daripada 5 universiti yang asas, yang utama dan berkembang menjadi berapa sekarang ini, Dr. Razak? Universiti dah 24, 25, tak termasuk lagi universiti-universiti swasta dipanggil sebagai IPTS dan kolej-kolej swasta dan sebagainya. Jadi universiti gedung ilmu dan antara gedung ilmu dengan kilang pekerja, kilang untuk mengeluarkan golongan pekerja. Jadi apa beza di antara gedung ilmu dan kilang pekerja ini? Kalau nak dikatakan universiti itu sebagai satu gedung ataupun menara gading, atau dia hanya tempat untuk melahirkan pekerja yang mempunyai ijazah. Saya nak pergi kepada ahli panel pertama, Prof. Dr. Ahmad Ismail dahulu. Apakah pentakrifan yang terhadap konsep gedung ilmu dan kilang pekerja ini, Prof? Sudah, Prof? Terima kasih. Tuan semua, alhamdulillah kita berjumpa lagi pada hari ini. Saya ucapkan selamat bertemu pada Dr. Hakim dan Dr. Rosli. Lama kita tak jumpa bersemuka. Dr. Mat Razak, saya dengar nama saja, aktivis Tam Abim tu. Dulu saya terlibat juga masa belia. Bila ada pension ni dengar khabar je. So, terima kasih kerana kita dapat bersama dan membincangkan isu pada hari ini yang agak penting lah, kerana kadang-kadang minggu lepas, 2-3 minggu lepas kita dah berbincang tentang lari daripada landasan fungsi universiti yang sebenarnya tu. Ada bising sikit ni, dengar tak bising ni? Dengar Prof. Saya dah dengar tuan pengusi dah menyebut tentang definasi lah lebih kurang universiti. Jadi universiti ni memang, kalau kita sebut universiti ni memang tempat belajar, tempat mencari ilmu yang tahap tinggi. Sebab itulah kita meletakkan universiti itu kita panggil menara gading dan sebagainya, institusi pengajian tinggi, dia paling tinggi. Dan seperti yang Tuan Musi cakap tadi, kita nak ambil orang dalam tu pun, komunitinya pun terdiri daripada komuniti masyarakat yang berilmu dan tahap tinggi. Sebab itu kalau kita tengok pelajar nak masuk ke universiti, dia mestilah mempunyai kriteria tertentu. Cuma kita tidak begitu strict lah dengan kriteria. Kalau mengikut apa yang kita bincangkan sebagai mahasiswa universiti ini, kita ambil orang yang mempunyai kedudukan akademik yang tinggi dan juga mesti mempunyai sasiah diri yang tinggi. Baru kita terima masuk. Jadi pelajar sebahagian daripada community campus itu. Begitu juga di kalangan guru dan profesor dan sebagainya. Mereka ini adalah orang-orang yang berilmu, yang tugasnya, yang pentingnya mereka ini mencari ilmu, meninggikan ilmu. Bagaimana mereka meningkatkan ilmu? Mereka mesti menjalankan penyelidikan dalam bidang mereka. Kalau lagi lama kita baca buku, lagi lama kita dapat ilmu. Lagi banyak kita buat penyelidikan, lagi banyak kita ada ilmu. Jadi kita sentiasa mencari ilmu. Maka komuniti di kampus ni adalah merupakan komuniti yang terpelajar, komuniti yang dahagakan ilmu, komuniti yang mencari ilmu. Sebab itu kedudukan universiti ini sangat unik sebagai gedung ilmu. Jadi saya melihat kalau orang katakan sebagai kilang untuk menghasilkan pelajar, itu sebenarnya tidak berapa tepat istilahnya. Memang pelajar universiti mempunyai kualiti yang tinggi daripada dia bergraduat, seperti yang Tuan Musi katakan tadi, bila dia bergraduat mendapat ijazah, mereka akan keluar memberi sumbangan berdasarkan kepada
ilmu mereka itu. Jadi sebelum mereka masuk universiti, mereka sudah mempunyai satu tahap yang tinggi. Kemudian bila dia berada di universiti, dia meneroka ilmu bersama guru-guru dan pensyarah yang mempunyai kualiti. Misalnya mereka mempunyai kelayakan tertentu. Kalau kita tengok di universiti, kalau saya di UPM tu lebih 90% kelayakan pensyarah adalah PhD. Untuk sampai ke tahap PhD memanglah kita semua lalui, bukanlah satu perkara yang mudah. Yang penting ialah ketahanan kita. Kalau nak tulis tesis tu misalnya, ketahanan yang sangat tinggi. Kerja boleh buat, data boleh ambil, tapi menganalisis data, mempersembahkan data dalam tesis itu suatu yang sangat menguji ketahanan kita. Jadi pada umumnya memang universiti ini sebagai tempat orang-orang kita kata orang-orang pandai, orang-orang bijak pandai, orang-orang ahli-ahli ilmu pengetahuan, kita kata orang-orang yang cendekiawan, kita kata orang-orang pakar yang kita boleh merujuk untuk mendapat satu perkara mengenai ilmunya, mengenai budayanya dan mengenai apa yang kita lalui untuk membantu masyarakat. Misalnya kalau kita tengok sejauh mana signifikannya universiti apabila kita menghadapi COVID-19 ini. Bagaimana integrasi daripada ilmu-ilmu dari berbagai bidang kita gembelingkan untuk membantu kerajaan, untuk membantu masyarakat supaya kita dapat capai kaedah kawalan terbaik dalam menghadapi COVID-19. Bukan mudah. Kalau kita tengok negara Malaysia adalah antara yang terhandal dalam menangani isu wabak COVID-19 ini. Jadi apa yang saya dapat rumuskan di sini ialah di universiti kita mempunyai satu community intelek yang mana kita tidak boleh lari daripada penerokaan ilmu dan sumber ilmu itu sendiri. Daripada pelajar, daripada guru dan pensyarah ataupun profesor yang ada di situ. Itulah di universiti mesti ada satu budaya yang mana semua pihak mesti bersama untuk mencapai cita-cita universiti yang mungkin kita boleh terangkan nanti bila kita masuk ke tahap 2. So tahap pertama ni kita cuba terangkan dulu, saya cuba terangkan dulu dan saya bersetuju dengan promosi tentang mukadimahnya tadi itu. Universiti adalah sebenarnya memang gedung ilmu dan dalam proses itu kita menyediakan produk kita sama ada pelajar ijazah pertama, pelajar master, pelajar PhD menguasai ilmu dan menyampaikan kepada masyarakat ataupun kepada siapa yang memerlukan. Terima kasih. Okey, terima kasih Prof. Jadi daripada apa yang diterangkan oleh Prof Dr. Ahmad Ismail tadi, ada beberapa keyword yang kita boleh ambil, iaitu pertamanya universiti ini tempat mencari ilmu yang boleh kita katakan tempat juga untuk mencipta ilmu dan dia adalah peringkat tertinggi dan mempunyai kualiti dan ada pembudayaan ilmu di situ. Saya nak pergi kepada Saudara Rosli. Saudara Rosli, jadi dalam konteks ini ada kualiti, peringkat tertinggi tentang ilmu, ada budaya ilmu. Adakah benda ini tally ataupun sama dengan realiti kepada pelajar pada hari ini, Saudara Rosli? Adakah begitu realitinya? Okey, untuk mencari ilmu ni, memang itu tujuan seseorang pelajar itu masuk universiti. Sama ada mereka mendapat manfaat ataupun mereka mendapat lebih daripada apa yang sepatut diterima, itu terpulang pada setiap individu pelajar itulah. Okay. Now, memang semua orang masuk universiti untuk mencari ilmu. Okay. Cuma dalam perbincangan kita ni, yang kilang pekerjaan ni. Yeah. Now, kita patut lihat bahawa setengah daripada graduan kita tidak mendapat pekerjaan dari bidang yang dikajinya. Okay. Kecuali bagi mereka dalam bidang profesional seperti doktor ataupun engineer. Okay. Nah, ini bagi di sini memang mereka masuk universiti untuk kerja.
Jadi kalau nak katakan mereka ni kelang pekerja ni, fakulti perubatan lah, fakulti kejuruteraan lah kelang pekerja, sebab dia menghasilkan pekerja dalam bidang pengajian dia. Tapi bagi bidang lain, bidang sains, tidak semua graduan sains bekerja sebagai saintis. Malah saya fikir dalam bidang fizik pun kurang daripada 50% daripada graduan bekerja dalam bidang fizik. Jadi apa jadi dengan yang tidak bekerja dalam bidang fizik? Jadi mereka masuk universiti mencari ilmu. Okay? Jadi matlamat untuk mendapat kerja dalam bidang pengkhususan itu kurang daripada 50%. Kemudian kita ada lagi satu setengah bidang juga yang langsung tak ada bertujuan untuk mendapat kerja dalam bidang kajian dia. Sebagai contoh, kajian gender. Saya fikir dalam dunia ni pun tak ada jawatan yang menamakan pegawai gender. Pegawai hal ehwal wanita. Tak ada. Jadi apa tujuan mereka mengambil bidang kajian gender ni? Ini adalah di mana dia punya kajian ni ialah 100% untuk ilmu. Okay? Mungkin tak ada jawatan pengajian gender, tapi bidang ini, graduan dalam bidang ini adalah amat berguna. Sebagai contoh dalam polis, dalam untuk menyiasat kes-kes gangguan seksual ataupun kes rogol dan sebagainya. Okay? Ataupun dalam bidang human resource. Okay? Dia mungkin nak menjadi seorang yang pakar sedikit dalam hal ehwal gender ini. Jadi jabatan-jabatan ini tidak memerlukan full-time pegawai gender. Tapi yang diperlukan mestilah disebarkan kepakaran ini kepada semua banyak jabatan yang ada. So jadi dalam kalangan graduan ni kita ada dua ekstrim. Satu ekstrim tu kita namakan utilitarian. Dia graduate dalam bidang yang dia kaji dan dia bekerja dalam bidang yang dia kaji. Doktor, engineer dan sebagainya ni. Ini adalah utilitarian. Okay? Lagi satu ekstrimnya, lagi satu ialah kajian untuk ilmu. 100% ilmu. Dia tak fikir apa kerja dia nak buat selepas dia graduate. Bukan contoh yang kajian gender tadi. Okay? And then kita ada yang in between. Kesusastraan Melayu. Berapa ramai graduan kesusastraan Melayu ini mendapat kerja dalam bidang kesusastraan Melayu? Berapa ramai yang jadi editor, berapa ramai yang jadi penulis, berapa ramai, tak ramai kan? So dia macam kesusastraan Melayu itu mungkin 30% saja yang bekerja dalam bidang kesusastraan Melayu. Begitu dia bidang lain. So kita ada balance. Saya cakap bidang itu ada balance antara ilmu dan pekerjaan. Okay? So jadi saya fikir yang tak salah orang masuk universiti untuk cari kerja dalam bidang kajian dia. Cuma yang saya fikir yang kurang sihat ni, yang tak berpelok ialah yang 100% untuk kerja dalam bidang dia. Okay? Kalau nak kerja 100% untuk kerja dalam bidang dia, itu ialah boleh masuk kolej teknikal atau kolej vocational. Okay? And then dia ada ekstrim pun tak elok juga. Yang hanya 100% untuk ilmu. Ini yang dinamakan menara gading. Okay?
dia punya ilmu untuk diri dia sendiri, bukannya ilmu untuk dia manfaatkan kepada masyarakat. So ini dua-dua ni ekstrim ni tak bagus. So kita di universiti patut adjust kita punya bidang kajian kita ni, ada right balance antara ilmu dan juga antara pekerjaan. Okay? So teori ini bukan teori saya, bukan baru lagi. Ini dah lama teori ni. Kita bidang systemic balance ini. Ini kalau kita boleh dapat cari buku Ronald Bennett ni, Being a University, dia memang kata ada ekstrim ni, utilitarian university dengan Menara Gading ni, Ivory Tower ni, ini dua-dua ekstrim ni tak bagus. Kita patut adjust somewhere in between, antara dua ekstrim ini. So memang kita menghasilkan kilang, universiti merupakan kilang pekerja, tapi ada pekerja untuk bidang dia, bidang kajian dia, dan ada juga graduan yang bekerja tidak dalam bidang kajian dia. Ini pun berguna. Jangan kita anggap orang yang bekerja, graduan yang tidak bekerja dalam bidang itu tidak bagus. Mereka ni bagus. Mereka juga akan menjadi satu good worker, orang pekerja yang baik. So jadi kita janganlah pandang rendah pada mereka ini, dan we need their professionalism yang mereka peroleh semasa di universiti. So itulah elok cari buku Ronald Bennett ini untuk menerangkan lagi tentang isu ekstrim, dua ekstrim ni. Terima kasih. Terima kasih Saudara Rosli, satu kupasan yang menarik tentang klasifikasi ilmu, pembahagian di antara ilmu-ilmu, di antara yang kalau boleh saya jelaskan lagi, epistemologi ilmu itulah, pembahagian ilmu di antara ilmu yang praktikal, ilmu yang tidak praktikal, dan ilmu yang sebenarnya adalah ilmu sahaja yang tidak boleh, mungkin tidak ada kaitan dengan, selari dengan dunia pekerjaan di luar. Jadi daripada perbincangan yang kedua itu, Prof, Prof Zaid, saya boleh teruskan Prof Zaid ataupun nak? Ya, teruskan. Saya akan mencelah nanti. Okay. Saya minta restu untuk Guru. Saya masuk masbuk kali ini. Saya masuk masbuk kali ini. Saya dari pembantu. Okey. Saya nak pergi kepada Dr. Razak Dr. Razak, kalau diikutkan Dr. Razak on ke? Ya, kalau diikutkan dengan dunia pekerjaan pada hari ini, ilmu-ilmu yang ada ini tak semuanya akan menjurus kepada dunia pekerjaan yang realiti itu. Mana para pelajar ataupun para graduan akan pergi untuk bekerja sendiri, bekerja sebagai usahawan. Jadi ada persoalan, kenapa perlu lagi mereka ke universiti? Kenapa perlu kepada ilmu itu? Apa sebenarnya ilmu itu memberi nilai tambah kepada mereka untuk pergi ke universiti, sedangkan mereka tidak perlu lagi untuk menggunakan ijazah itu untuk untuk apply pekerjaan dan sebagainya. Sila Dr. Razak. Assalamualaikum. Terima kasih Dr. Azmul. Waalaikumsalam. Dan Profesor Zaid. Terima kasih MTN. Lama tak dapat bersama kali ini, dan rakan-rakan panel. Saya melihat permasalahan yang dilihat seperti ada paradoks atau pertembungan antara ilmu dan pekerjaan dalam konteks universiti ini boleh ditangani kalau kita kembali kepada konsep kesepaduan yang selalu kita rujuk. Dalam tradisi agama kita ada konsep ilmu fardu ain, ilmu fardu kifayah, very basic Adanya bagi seorang Muslim, dia kena ada dua asas tu, iaitu ilmu-ilmu yang kita sebut sebagai ilmu teras dan ilmu-ilmu yang kita sebut sebagai ilmu gunaan. Jadi
Jadi maksud saya dalam konteks universiti semasa hari ini, ia harus dikotomi, istilah pemecahan di antara ilmu dan pekerjaan ini sepatutnya tidak harus terjadi sama sekali, kerana dari perspektif yang bersepadu ia adalah sebati. Dalam arti kata bahawa saya ingin di peringkat awal ni saya sebut bahawa sepatutnya universiti harus kekal dengan peranan sebagai penjana idea-idea atau ilmu-ilmu yang terbaik, dan di peringkat universiti sudah tentu ilmu yang kita sebut sebagai ilmu peringkat tinggi lah. Ada banyak fasa-fasa ilmu dan ada banyak kadar-kadar akliyah. Kalau kita baca kitab-kitab awal, Ibn Rushd menggariskan 3 tahap masyarakat itu kan. Jadi di universiti ini sepatutnya maksudnya idea sebuah universiti ialah ia harus menjadi tempat di mana ia menjadi tempat wadah menjana idea-idea terbaik, idea-idea universal yang mesti dimiliki oleh semua pelajar di universiti, tidak kira apa juga bidang mereka. Seperti kita panggil dalam konteks sebagai seorang Muslim atau awak bila menjadi seorang warga universiti, awak harus menguasai ilmu-ilmu asas, ilmu-ilmu teras yang kita boleh sebutkan nanti. Kemudian dalam masa sama, setiap mahasiswa itu harus juga mempunyai ilmu gunaan. Ilmu gunaan, ilmu yang mereka ingin laksanakan dalam kehidupan mereka, dan ini ilmu gunaan ini ilmu yang sentiasa berubah mengikut kepada perubahan zaman dan keadaan. Tapi ilmu teras ini ilmu yang tidak harus sama sekali berubah. Ambil contoh sedikit Tok Azmo, misalnya ilmu-ilmu yang berbentuk yang kita namakan ilmu falsafah. Saya mengajar falsafah, sebut dulu falsafah kan. Ilmu sejarah, ilmu kebahasaan, ilmu seni, ilmu-ilmu yang kita nama ilmu-ilmu kemanusiaan ini ialah saya anggap ya ilmu teras yang harus dikuasai oleh semua orang di universiti hari ini. Dan maknanya kalau sudah kita dalam bidang sains atau bidang kejuruteraan juga harus patutnya menguasai ilmu-ilmu yang bersifat teras ini. Kemudian kita harus memperluaskan ilmu-ilmu yang kita nama ilmu gunaan. Ilmu gunaan ini dalam arti kata ilmu-ilmu yang bersifat alat-alat yang kita namakan ilmu bahasa, kan, ilmu teknikal, ilmu-ilmu yang bersifat multimedia hari ini. Jadi ini berubah mengikut ilmu perubatan, mengikut keperluan. Jadi sebab itu bagi saya fungsi saya tidak melihat tidak berlakunya pertembungan sekiranya kita kembali kepada landasan asal sesebuah institusi pendidikan tinggi dalam konteks agama Islam lah. Sebab itu pada zaman dahulu kita selalu menyebut orang-orang di warga sarjana-sarjana Muslim masa lalu tidak timbul soal ini kan. Maknanya kita sebut Ibn Rushd, ahli fiqh dalam masa yang sama, seorang yang mengkaji dalam bidang perubatan. Maknanya dia ada ilmu teras dan dia ada ilmu gunaan dia. Jadi sepatutnya maksudnya kita haruslah kembali kepada wawasan dan gagasan tersebut, dan oleh kerana itu universiti harus kembali menjadi dua paksi. Jadi kalau kata universiti hanya menggagaskan idea-idea yang tidak praktikal, tidak bagus juga. Kerana dia harus melahirkan warga yang boleh berkhidmat kepada pembangunan negara. Perkara kedua sebelum saya rumus ialah persoalan yang menjadi masalah bagi kita hari ini ialah apabila motivasi sesebuah universiti yang dilihat terpengaruh dengan pemikiran yang bersifat pemecahan. Ini yang masalah kita. Jadi motivasi sebuah universiti itu apabila dilihat tertumpu kepada aspek pasaran contohnya kan. Jadi mereka merekayasa program-program contohnya yang menjadi persoalan kita berdasarkan kepada keperluan-keperluan pasaran. Apa yang pasaran perlukan, maka kita
sediakan. Itu yang dimaksud dengan kilang pekerjaan. Sehingga pada satu keadaan, oleh kerana kita terlalu terikut-ikut dengan pasaran, sehingga menyebabkan ilmu-ilmu teras itu kita mengabaikan atau tidak memberi perhatian. Ada satu contoh misalnya, oleh kerana ingin menyesuaikan dengan pasaran, sehingga nak istilah-istilah seperti sastra, kan, falsafah ke, akidah ke, contohlah kan. Jadi kita mengubah suai perkara itu dan lihat ia seperti tidak relevan. Maka kita perlu membuat sesuatu yang pengubahsuaian dari segi jenama, dilihat bahawa tak perlu falsafah hari ini. Saya duk mengajar falsafah. Macam Dr. Rosli sebut tadi kan. Pelajar-pelajar saya yang jadi keluar bidang falsafah ni dia tidak ada pegawai falsafah di mana-mana tempat di negara itu. Tapi bidang falsafah terlalu penting dan ia harus dimiliki dan dikuasai oleh semua orang. Jadi oleh kerana itu saudara Pongsi, saya lihat bahawa kita hendaklah kembali kepada motivasi, universiti harus kembali kepada motivasinya dan yang sebenar, dan motivasi itu sentiasa berubah. Ada unsur yang kekal dalam motivasi sebuah universiti. Motivasi kekal ni ialah kita sebagai sebuah negara, misalnya di Malaysia ini sudah tentu motivasi kita di peringkat awal penubuhan universiti peringkat awal ialah untuk mengisi cabaran-cabaran pasca merdeka. Apa masalah masyarakat selepas merdeka pada waktu itu. Dan sebab itulah tumbuh pelbagai universiti ini. Yang melahirkan warga negara baru yang boleh mengisi pembangunan negara yang sedang di peringkat permulaan pembangunan mereka. Yang kedua, sudah tentu motivasi yang kekal, yang teras. Universiti sebagai tanggungjawab dakwah dia kan. Universiti harus ada tanggungjawab dakwah, berarti di mana ahli-ahli yang kita lahirkan itu akan boleh menyumbang kepada pembangunan ummah dan boleh memberikan kemudahan orang-orang yang terpinggir untuk terlibat dengan cara yang lebih mudah menyertai pendidikan universiti dan meningkatkan keupayaan akliyah mereka. Jadi sekiranya motivasi kekal ini saya rasa harus terus dipertahankan. Itu yang masuk sebagai gedung ilmu, itu ialah motivasi untuk menjadi sebuah markas membina keutuhan jati diri dan seumpamanya. Kemudian motivasi kegunaan tadi juga harus diperluaskan mengikut pada keperluan. Sekarang ini di zaman I4R ni sudah tentu motivasinya harus sentiasa berkembang. Kita tidak bermakna bahawa hari ini pelajar pengajian Islam pun harus menguasai bidang IT dan multimedia. Kan? Tidak ada isu berbangkit bahawa ia hanya untuk universiti, untuk ahli-ahli yang ada kepakaran dalam bidang IT semata-mata. Jadi sepatutnya ada dinamika dan kesepaduan yang harus kita wujudkan, dan kita harus mengkritiklah sesetengah pihak dalam sebuah pentadbiran yang melihat bahawa motivasi pasaran itu yang mempengaruhi, sehingga ia menjadi satu dorongan yang keterlaluan dan menjadi sehingga menyebabkan bidang-bidang yang dilihat teras itu tidak mendapat perhatian dan keutamaan dalam kehidupan. Secara umum dulu Dr. Azmur. Terima kasih banyak. Okay, terima kasih Dr. Razak. Kita di pusingan pertama ini masih agak konseptual perbahasan kita. Mungkin Prof Zaid ada nak tu sebelum saya pergi ke Dr. Hakim? Teruskan Dr. Hakim. Teruskan dulu. Teruskan, okey. Dr. Hakim, kehendak pasaran sekarang, perlukah kehendak pasaran itu disesuaikan dengan teras, ilmu-ilmu teras ini? Adakah ilmu-ilmu teras ini perlu mengalah dengan dicairkan untuk memenuhi kehendak pasaran, terutama dalam era tamadun dan peradaban digital sekarang ini, di mana ilmu-ilmu teras ini orang akan bertanya nak kerja apa, belajar ilmu-ilmu macam ni. Adakah perlu dicairkan kurikulumnya itu sehingga kita boleh katakan dimasukkan persen-persen yang lebih dominan untuk menunjukkan bahawa ijazah itu adalah ijazah yang program yang bersifat semasa dan juga lakulah untuk alam pekerjaan contohnya.
Terima kasih Dr. Azamul sebagai pengurusi kita pada petang ini. Alhamdulillah, terima kasih juga atas soalan yang dikemukakan tadi, juga pandangan-pandangan yang telah dikongsikan oleh rakan-rakan ahli panel sekalian. Untuk menjawab soalan yang baru dikemukakan oleh Dr. Azamul tadi, saya fikir mungkin saya kena pergi ke belakang sedikit ya, tentang fungsi dan peranan universiti untuk kita melihat apakah teras universiti ataupun teras ilmu perlu dicairkan demi untuk memenuhi kehendak pasaran. Pertamanya, pada khidmat saya, universiti ini dia ada tanggungjawab lah ya, tanggungjawab yang kalau secara umumnya saya fikir ada dua tanggungjawab utama yang boleh kita lihat kat sini ya. Even kalau kita perhatikan tajuk kita juga sebenarnya mencerminkan tentang tanggungjawab universiti antara sebuah gedung ilmu dan juga kilang pekerjaan. Saya fikir kedua-duanya itu mempunyai merit ya, mempunyai sandaran ya, mempunyai hujah-hujah yang kuat untuk mereka mengatakan dan mempertahankan. Yang pertama mengatakan bahawa universiti perlu kekal sebagai sebuah gedung ilmu ya, tanpa memikirkan tentang masalah pasaran kerja, kerana bukan tanggungjawab universiti untuk menyediakan pekerjaan misalnya. Dan pandangan yang kedua pula menyatakan bahawa kalau pelajar universiti tidak mampu menyumbang kepada negara dalam bentuk sumbangan yang praktikal, jadi bagaimana negara dapat dibangunkan. Jadi pada saya kedua-duanya ini sama penting dan tidak boleh dilihat dalam aspek yang superior dan juga inferior. Maknanya perlu ada penyelarasan. Namun demikian, kalau kita bercakap soal universiti yang dimiliki oleh kerajaan, saya fikir tujahan itu lebih kepada pembinaan sesebuah negara. Dalam konteks negara kita Malaysia ini, saya fikir universiti awam perlu lebih fokus ataupun lebih melihat kepada national interest. Walaupun mungkin subjek-subjek ataupun kursus-kursus yang dikatakan penting itu tidak mempunyai nilai pasaran. Sebagai contoh ya, kalau kita lihat beberapa tahun kebelakangan ini ada beberapa fakulti yang pada awalnya menawarkan kursus-kursus falsafah, sudah tutup, pengajian falsafahnya tidak lagi berdiri sendiri. Falsafah hanya tinggal sebagai satu subjek. Dan saya fikir ini perlu dilihat semula kerana ia adalah suatu yang kalau dilihat dari segi pasaran kerja mungkin kita tak nampak dengan jelas, tapi untuk pembinaan sesebuah negara, falsafah itu penting sebagai mothers of knowledge dalam konteks kita pada hari ini. Walaupun mungkin kita terpaksa mengeluarkan kos yang tinggi tanpa mendapat apa-apa return dalam bentuk material secara segera. Apa yang berlaku pada kita hari ini ialah bila kita telah meninggalkan falsafah, maka sudah pasti antara yang akan terkesan ialah jati diri kita sebagai seorang warga negara, sebagai seorang even sebagai seorang Muslim contohnya, kalau kita nak lihat dari sudut yang lebih kecil, kalau tanpa ada falsafah itu sudah pasti substannya akan hilang ya. Jadi kalau kita pergi pula kepada pembahagian yang kedua, saya lihat universiti juga ada tanggungjawab terhadap penyediaan tenaga kerja dalam sektor-sektor yang tertentu. Namun ia perlu dihadkan ya, perlu dihadkan bagi mengimbangi keperluan kepada national interest tadi. Ilmu falsafah misalnya
perlu kita kembalikan. Ilmu berkaitan dengan antropologi, sosiologi misalnya, perlu dikembalikan. Ilmu-ilmu kajian, kalau dalam konteks sains contohnya ya, walaupun kita adalah sebuah negara yang tidak menggunakan teknologi nuklear, tapi saya fikir untuk kemajuan sains ia perlu dikekalkan dan perlu diberikan galakan yang lebih lagi, walaupun mungkin dari segi kerja itu agak terhad. Kemudian dari segi aerospace ya, astronomi, kajian-kajian tentang orientalism, kajian-kajian tentang barat, timur tengah dan sebagainya, ini semua perlu diberikan perhatian dan diperkasakan untuk national interest. Kerana sebagai salah sebuah negara yang berada dalam glob dunia ini, kita perlu bukan hanya mengetahui dan mendalami tentang diri kita, tapi juga tentang masyarakat dan orang lain di luar sana. Baik. Saya juga setuju bahawa kita tidak seharusnya pada masa yang sama untuk follow demand supply secara 100%. Mungkin ruang ini bolehlah diisi oleh universiti swasta agaknya. Saya fikir begitu. Kerana kalau kita perhatikan universiti swasta yang memang bergerak atas dana sendiri tanpa bantuan kerajaan, dia perlukan sesuatu untuk menarik minat pelajar. So kita boleh beri ruang pada mereka yang lebih sedikit ya, untuk memfokuskan tentang perkara ini. Namun demikian, subjek-subjek yang berkaitan dengan pembinaan jati diri itu perlulah dikekalkan sebagaimana kita buat sekarang. Baik. Apa yang saya cuba kongsikan sebelum saya pergi kepada pencairan ilmu-ilmu teras tadi, kalau kita kembali kepada falsafah pendidikan kebangsaan misalnya, ada disebutkan di bahagian yang terakhir ya, tentang melahirkan pelajar yang dapat memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Jadi di sinilah saya rasa kita perlu perhatikan semula, kerana dalam kita membina negara itu ada kalanya kita perlu melahirkan ilmuwan-ilmuwan dalam bidang-bidang ilmu yang bukan menjadi permintaan, tetapi kita memerlukan ilmu-ilmu tadi untuk kita memperkasakan negara kita. Baik, berkaitan dengan ilmu teras tadi ya, berbalik pada soalan yang dikemukakan oleh pengerusi ataupun moderator tadi, pada hemat saya ilmu teras itu biarlah keadaannya dikekalkan sedemikian rupa. Maknanya kita tidak boleh mencairkan dia dengan membuat terapan-terapan terhadap ilmu-ilmu sedia ada. Kerana nanti saya bimbang kalau ia akan mengganggu, pertama dari segi profesionalism bidang-bidang tertentu tadi ya. Dan yang keduanya mungkin juga akan menjejaskan ilmu-ilmu teras tadi. Kalau nak diambil satu atau dua elemen tadi, boleh diambil untuk digarap dengan ilmu-ilmu moden, tetapi saya fikir bukanlah dengan kita mengistilahkan dia sebagai satu bentuk pencairan. Kerana kalau kita mencairkan itu, saya bimbang dia punya ketulinan ilmu tadi akan hilang ya. Dan saya fikir sebagai pengakhiran pandangan saya untuk pusingan yang pertama ini, saya ingin juga memberikan pandangan tentang bagaimana apa yang saya sebutkan tadi tentang pembahagian tugas universiti perlu dijalankan secara bebas. Maknanya biarlah ilmu itu berkembang dengan bebas, biarlah perbahasan ilmu itu diberikan ruang yang lebih untuk kita berdiskusi, untuk kita mengkritik dan sebagainya, tanpa ada rasa favor dan juga fear, no fear and favor, saya fikir begitu, supaya ilmu itu betul-betul dapat dibangunkan atas asas ilmu.
Saya fikir itu dulu untuk pusingan yang pertama ini. Okay. Terima kasih Dr. Hakim. Saya rasa semua ahli panel bersetuju bahawasanya universiti adalah lebih kepada menara gading atau tempat untuk berwacana ilmu, tempat untuk menimba ilmu, tempat untuk mencipta ilmu yang baru. Kerana sifat ilmu itu adalah sentiasa berkembang. Sentiasa berkembang daripada ilmu yang lama kepada ilmu yang baru. Ada sintesisnya, ada hipotesisnya, ada antitesisnya. Dan di universiti itulah tempatnya. Okey, Prof Zaid, kalau ada respon ataupun ya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Saya minta maaf tadi tak dapat nak masuk lebih awal. Apa-apa. Ada gangguan teknikal dari segi internet ya. So saya dah mengikuti sebahagian tadi kupasan ya. So, okey lah. Kita nak pergi ke Malaysia. Saya nak pergi pada Saudara Rosli lah. Ini gerak-gerak Yeah. Kita ada dua aktivis sebenarnya. Prof Mat Ismail pun aktivis juga. Dia MAC ya, orang yang akademia. Dan dia yang gerak ini kita tahu satu pertubuhan yang agak lantang. Menyuarakan pandangannya terhadap dunia akademia ini dan mungkin seruan-seruan yang kuat ya untuk membebaskan universiti ini daripada kongkongan birokrasi lah mungkin ya, kalau saya boleh sebutkan begitu ya. Sebab universiti dia ada masalah dalam kalangan. Sebab tu hari ni kita tak panggil mentadbir universiti ni. Ini suara dari bawah hari ni. biar kita bebas mengupas isu ni. Kita tak ada kita kata pemimpin universiti ya. Apakah tumpuan universiti kita, universiti yang ada dalam negara ini selari dengan idealisme akademik yang sepatutnya dibawa oleh universiti, Saudara Rosli? Okey, universiti, seperti saya kata tadi, universiti adalah sebuah gedung ilmu. Kita olah ilmu, kita cari ilmu baru dan sebagainya. Now, tugas ini tidak akan dapat dilakukan sekiranya para akademik dikongkong. Kita mesti ada kebebasan untuk menentukan apa kita nak, ilmu mana yang kita nak cari. Okay? Kita tidak sepatutnya ada funding agency ni yang kata okey nak buat research, kena buat research dalam A, dalam B, dalam C. Dalam E tak boleh, E, F tak boleh, G tak boleh. Sepatutnya tidak. Funding agency sepatutnya menilai kebolehjayaannya sesuatu proposal tu mengikut meritnya. Bukan kerana dah ada petak-petak yang kita dah tetapkan mana ilmu yang kita nak. Sebenarnya ilmu ni kita tak boleh menentukan apakah gunanya, apakah kegunaannya. Susah nak nampak. Ya? Mungkin kegunaan yang ilmu yang kita dapat ni mungkin kegunaannya 10 tahun ataupun 100 tahun akan datang. Ya? Masa orang keluar teori pasal atom 100 tahun dulu, orang tak nampak apa gunanya. Orang tak nampak ini ada elektron ni, elektron boleh guna untuk penjadaan elektrik. Orang tak nampak lagi. Ya? Cuba kita imagine pada masa orang jumpa elektron mula-mula dulu tu, kita tak dapat apa-apa produk yang boleh dihasilkan, yang boleh dipertunjukkan. Tapi adakah kita reject projek macam ini? Projek sebagai, ini projek tak ada potensi untuk kegunaan dalam masa terdekat.
So ini saya rasa agak terkilan lah, ramai pada akademik pada terkilan, di mana kita punya pendidikan ni dah ditetapkan apa pendidikan yang perlu buat. Kita tak berapa bebas untuk mencari ilmu yang mungkin orang lain tak nak buat, mungkin kita ada minat. Okay. Mungkin saya minat dengan bahasa Penan. Dalam sistem permohonan grant pendidikan sekarang ni, kalau saya buat proposal, saya nak kaji bahasa Penan ataupun nak buat dictionary Penan, saya bukan kemungkinan besar proposal saya ni akan reject. Sebab kita kan, Penan ni satu kumpulan yang kecil, tak begitu penting. Tapi cuba imagine (50 tahun akan datang. Orang Penan katalah sudah dimodernkan, sudah duduk padah. Jadi ilmu-ilmu yang dia ada semasa duduk dalam hutan tu akan pupus. Melainkan ada orang yang telah kaji dan merekodkan apa yang ada pada kaum Penan ini. Okay. So, jadi ilmu yang ada pada kaum Penan ni, mungkin kita nampak, tak adalah nak masuk cari pokok, parit, binatang dan sebagainya, mungkin kita tak lihat apa kegunaannya. Mungkin 50 tahun kemudian kita dengar, pokok ini baru sama dia ada orang jumpa, pokok ini bagus untuk ubat untuk penyakit ini. Okay. So, jadi kita jangan mencari ilmu hanya untuk ilmu yang berguna saja. Kita boleh nampak kegunaannya 10 tahun atau 50 tahun akan datang. Ada setengah ilmu tu 100 tahun akan datang baru kita lihat aplikasi dia, kegunaan dia. So kita patut lihat, terbuka tentang ilmu. Okay. Saya merayulah kepada MOSTI ataupun mana-mana badan yang memberi grant pendidikan ni lebih sifat terbuka, untuk kita mencari ilmu ni. Judge tetap proposal itu dengan mengikut meritnya, bukan kerana masuk tak dalam kerangka yang ditetapkan. Okey. Terima kasih. Boleh saya terus tanya soalan lagi, Azmul? Boleh Prof. Okey. Silakan Prof. Saya ingat saya rasa Prof terus manuver lah kot. Okey. Terima kasih ya. Okey, baik. Dalam konteks kita di universiti ni lah, saya mungkin nak beri kepada Prof Mat Ismail. Kita ada pemegang taruh. Pemegang taruh kita mungkin dari segi ni kerajaan lah. Dan kerajaan dan juga orang ramai lah, pembayar cukai. Yang mana kita memang hidup dan kita memang beroperasi berasaskan kepada wang pembayar cukai. Dan daripada situ ada expectation ataupun ada harapan daripada pemegang taruh tadi ni. Dan juga pada setengah keadaan memberi tekanan pula kepada kita dari universiti ni, kenapa anak dia keluar tak dapat kerja. Itu dia punya seolah semacam satu tekanan. Dan tekanan itu diperturunkan daripada atas sampai ke bawah, sampailah kepada peringkat dekan dan ketua jabatan pun ada KPI dan dari segi budak student keluar dia dapat kerja ataupun tak dapat kerja. Jadi saya banyak kali saya kongsikan perkara ini ketika saya dekan, maknanya bila saya tengok KPI
Seorang dekan ni maknanya student yang dia hasilkan pada tahun itu dalam tempoh 6 bulan pertama berapa persen dapat kerja, berapa persen apa semua. So, jadi seolah jadi KPI dekan. Saya timbulkan perkara ini kerana bagi saya seorang dekan fakulti dia tak boleh dapat KPI tahunan begitu dalam hal student keluar dapat kerja tak dapat kerja, sebab di luar kawalan dia pun. Sebab bila pelajar ini keluar, dia berhadapan dengan situasi baru dalam kehidupan dia. Ada kerja ke tak ada kerja ke, mungkin dia hari ini ada kerja, masa dia keluar keadaan ekonomi tak mengizinkan, dia tak dapat kerja dan sebagainya. Dan kalau di peringkat dekan fakulti, contohnya you nak buat review kurikulum bukan dapat tengok tahun depan. Kita buat review kurikulum tahun hari ini ataupun tahun ini, mungkin 4 tahun lagi baru kita dapat hasil pelajar yang keluar melalui kurikulum yang baru itu. Dia tak boleh tengok tiap-tiap tahun begitu. Jadi akhirnya dekan-dekan ni berdoa lepas sembahyang. Ya Allah, Tuanku, dapatlah kerja. Hendaknya student aku bila keluar 80%, 90%, jadi capailah KPI dia dengan hanya berdoa saja. Jadi Prof Mat boleh komen tak? Saya buat joke lah, tapi sebenarnya ini realiti apa yang berlaku juga di universiti. Sila. Unmute. Okey, terima kasih Prof Zaid. Bagus tu. Saya seronok soalan-soalan macam ni. Hari ni untuk pengetahuan Prof Zaid, hari ni saya pertama kali saya sediakan ni nota sikit. Oh, okey. Tetapi Tuan Pengurusi tadi, Dr. Zamu dah bagi dah definisi dengan sejarah universiti, jadi saya tak buat lah. Apa yang saya sebut ni sebenarnya, boleh ulang balik tak apa, boleh ulang balik. Tak payah. Kita dah sampai pada conclusion dia. Okey. Kesimpulan dia sebenarnya yang kita pernah cakap 4 siri yang lepas. Faham ke pemimpin universiti ataupun kementerian yang pembuat dasar pelajaran ni, pengajian tinggi? Saya nak cerita, kalau kita kekurangan graduate tahun ini, kita bukan nak fikir tahun depan. Kita kena fikir masa hadapan. Sebab itulah universiti ni yang kita bincang tadi 4 panel dan termasuk pengurusi bersetuju. Dia adalah satu gedung ilmu. Gedung ilmu ni dia memikirkan secara dinamik, apa yang mencari. Kalau dulu saya baca sejarah, pernah saya terbaca sejarah pada abad ke-13 dulu, orang-orang Islam yang tokoh-tokoh yang disebutkan oleh pengurusi tadi dan siapa lagi, mereka mencari ilmu kerana keagungan Tuhan. Dan Dr. Hakim pun sebut falsafah pendidikan tadi. Jadi kita sentiasa mencari ilmu, dengan menjumpai ilmu-ilmu baru itu ialah tanda keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta. Ini ada dalam falsafah pendidikan kita. Kalau kita percaya itu dan kita percaya apa matlamat universiti, makanya kita sentiasa dinamik. Sebab tu yang Dr. Hakim akhirkan ayat-ayat akhir dia tu, kita ada kebebasan dalam berfikir di universiti ini. Apa yang dikatakan oleh Dr. Rosli tadi, kita ada bidang kita tak sama. Pemimpin kita yang akan mengintegratekan bidang-bidang kita ini untuk mencapai sesuatu. Misalnya kalau bagi contoh Penan tadi, saya dalam bidang biodiversity. Kita dah ikut Penan masuk dalam hutan dekat Sarawak sana. Kita tengok macam mana budaya dia dalam pengurusan biodiversity. Kita tak pernah translate pun. Tapi kalau kita minta geran tu memang tak dapat. Kita kena guna perkataan lain. Kalau kita tengok geran-geran yang diberi kepada kerajaan pensyarah untuk kajian tentang nature product. Di mana hasilnya? Ganja pun pergi ke tempat lain. Ketum kita tak benarkan. Tongkat ali pun orang ambil. Jadi tak ke mana? Sebab itulah pemikiran di universiti ini mesti diikut oleh pihak-pihak lain. Pihak-pihak stakeholders tadi. Pemegang taruh tadi. Mereka kena ikut. Kerajaan kena ikut. Orang-orang yang menguruskan universiti ni kena ikut. Apakah trend pemikiran di universiti sekarang? Apakah kepakaran-kepakaran yang kita ada? Misalnya kita nak menghasilkan masyarakat masa depan yang mempunyai jati diri negara, yang mempunyai sasiah, yang mempunyai masyarakat hidup dalam harmoni. Bidang apa yang kita nak ni? Berapa peratus? Dan integrasi
di antara bidang-bidang ini. Katakanlah contoh, saya bagi contoh beras. Beras tu makanan tradisi kita. Makanan hari-hari kita. Beras datang dari mana? Negara kita, kawasan Kedah, Mada membekalkan 40% beras negara. Siapa yang perlu memberi fikiran di situ? Katakanlah dari segi pembaziran beras. Berapa pinggan ni nak makan? Siapa yang nak menasihatkan tentang daripada sebiji beras ini mengambil masa berapa lama, petani punya energi berapa banyak dan sebagainya sampai kepada masyarakat menghargai sebiji beras. Saya tak nampak berapa ramai orang Malaysia yang betul-betul melihat benda tu. Nampak mudah, tetapi pembaziran beras yang menjadi makanan kita hari-hari itu tidak diberi maklum kepada masyarakat. Golongan mana yang akan berikan? Ahli-ahli sains, agronomi, ahli-ahli agriculture, dia melihat bagaimana nak tanam padi itu untuk menghasilkan hasil yang banyak. Ahli-ahli ekonomi mungkin dipikir nak pasarkan beras itu. Kalau ditanya pengeluar beras, katakanlah contoh, saya bagi contoh, katakanlah tanya Mada, dia bertanggungjawab dalam bidang apa? Banyak, integrated. Tetapi fokus utama ialah banyak beras yang kita nak keluarkan untuk keperluan negara. Tetapi bagaimana penggunaan racun? Apabila beras nak dikeluarkan dengan banyak, mesti menggunakan racun, menggunakan baja dan sebagainya. Apakah kesan kepada racun yang masuk ke dalam baja yang akhirnya masuk ke dalam badan kita? Siapa yang nak fikirkan? Dan begitu juga dengan kos. Berapa ramai petani yang mengusahakan sawah yang kecil itu mendapat untung. Mungkin mereka tidak sedar kerana kerajaan memberi subsidi di merata-rata. Baja, racun, beras lagi, padi lagi, lepas tu macam-macam kerajaan bagi. Kalau kita kira betul-betul, berapa relungkah atau berbaikah tanah sawah yang sesuai untuk siapa yang nak fikir? Jadi semuanya patut bermula daripada universiti. Sebab tu saya sebut tadi, COVID-19. Kalau kita tengok banyak orang di universiti dalam bidang pandemiknya, dalam bidang virusnya, dalam bidang kesihatan awamnya, dalam bidang mengurusan harta benda, dalam bidang trafik, dalam bidang tentera dan sebagainya, berfikir sama-sama. Dan beberapa ramai orang-orang di universiti yang memberi sumbangan secara langsung atau tidak langsung tentang bagaimana menguruskan pandemik COVID-19 ini. Itu saya bagi contoh. Sebab itu pun belum mantap. Kalau saya lihat sebagai pensyarah di universiti, saya nampak belum mantap dan belum cepat. Kerana apa? Sepatutnya kemampuan kita jauh lebih. Misalnya saya bagi contoh, kajian tentang virus di IMR, di Universiti Kebangsaan, di Universiti Sains. Begitu ke hadapan Simlaya juga. Tetapi sejauh mana mereka integratekan penemuan-penemuan dan kajian ini untuk kita ketengahkan apabila kita menghadapi masalah seperti ini. Jadi selalunya saya sebagai NGO juga selalu menegur kerajaan, memberi pandangan kepada kerajaan. Mereka tidak mendapat suatu buku rujukan yang cepat. Mereka kena Google. Nasib baik ada Google sekarang. Kalau dulu lagi tak dapat. Right? Mesti kita tidak ada satu volume buku, review dan sebagainya untuk mereka cepat dapat maklumat. Inilah kenapa kita sudah menolak satu budaya tradisi universiti di mana seminar, konferens dan sebagainya tidak dihalang tetapi tidak menjadi tumpuan kerana kita menumpu kepada jurnal yang bertaraf antarabangsa sehingga kita meninggalkan jurnal negara kita. Jati diri kita sudah hilang. Jati diri kita hilang. Saya jaga Malayan Nature Journal yang berumur 80 tahun. Betul Sri tahu, di Simlaya aktivisnya ramai dahulu. Tetapi sekarang kita tak mau hantar ke jurnal kita kerana tidak diberi memberi impact yang tinggi. Kalau kita tidak contribute kepada jurnal kita, sampai bila jurnal kita nak naik ke tahap yang tinggi? Padahal kita menerbitkan jurnal-jurnal di peringkat antarabangsa, kononnya dia Q1 atau Q2. Jadi jati diri kita hilang. Siapa yang di universiti akan menegur tentang jati diri dan bagaimana nak membawa ke negara? Kalau kita tengok di negara lain, bagaimana Elsevier mengawal publication seluruh dunia. Bagaimana mereka berbincang untuk memastikan bahawa perkara itu berlaku. Ini Prof. Zaid,
perancangan di universiti sangat penting supaya kita tidak mengulangi soalan-soalan begini di masa hadapan. Sebab apa? Kurikulum kita perlu direview berterusan. Tetapi bukan semua. Pakar-pakar, pensyarah-pensyarah kita di universiti, bila kita buat kajian, kita melihat jauh ke hadapan. Kita tidak bersama dengan kereta api, bas, teksi ataupun kereta sewa ni. Kita tak bersama. Kita dalam dunia kita sendiri, yang dalam bidang masing-masing kita melihat jauh ke hadapan. Kita tambah sekarang zaman baru sekarang ni, kita boleh berkomunikasi dengan mudah dengan rakyat di seluruh ataupun pakar-pakar di seluruh dunia, membaca jurnal dengan cepat, dan kita boleh melihat jauh ke hadapan. Saya bagi contoh, satu ketika 2017-2018 kita bising di dunia. Nombor satu, pencemaran plastik dikeluarkan oleh China. Kita berduduk sibuk nak protes, jangan bagi orang masuk plastik dalam negara kita. Itu bukan ahli sains nak protes plastik masuk. Tetapi negara China sudah mengkaji bagaimana nak mengawal plastik dan nak kajian-kajian tentang kesan plastik kepada ekosistem. Tengok dalam jurnal dia. Dalam tahun 2019, 2020 ni banyak daripada negara China. Dan mereka mempunyai populasi yang tinggi, bilangan saintis yang ramai. Jadi kita divert, alihkan tugas pensyarah ni kepada benda-benda lain. Sebab itu kalau kita kaji, kalau kita tulis diary hari-hari, ramai pensyarah tak tulis diary ni. Hari-hari pukul 8 tu, apa dia buat sampai pukul 5 petang hari-hari. Dan kita boleh nilai apa sebenarnya tugas kita sebagai pensyarah atau profesor di universiti. Sebab tu kadang-kadang saya jadi pensyarah yang degil juga, yang tidak mengikut apa yang ketua jabatan ataupun dekan minta. Sebab apa? Saya kata itu bukan kerja saya, itu kerja pegawai takbir yang patut melayan, menjaga kita. Kenapa kita buat kerja orang? Jadi kebebasan pensyarah dalam bidang dia mestilah diberikan dan disambut dengan mengikut prioriti negara dalam bidang peruntukan-peruntukan. Sebab itu saya sebut dalam perbincangan dahulu dan di banyak tempat, saya kata pemimpin universiti mesti memahami apa yang kerajaan nak, wawasan kerajaan. Bila peruntukan turun, dia akan bahagikan, saya bagi contoh, 30% peruntukan untuk kerajaan, wawasan kerajaan, 30% untuk universiti punya target yang dia nak bawa bendera, ranking dan sebagainya, dan 30% mungkin orang-orang yang pakar ni, yang lain daripada lain. Macam Prof. Zaid, dia nak melihat dari segi politik stability in the country beyond 2020, beyond 2025, beyond 2020 misalnya. Bagaimana research yang orang tak nampak, dia boleh nampak dari masyarakat yang majmuk, kebebasan berfikir, keterbukaan dan sebagainya akan mencorak politik negara. Itu contohnya. Lepas itu 10% lagi mungkin untuk semua pensyarah mengembangkan ilmu dia sehingga satu ketika dia akan sampai ke tahap yang 30% tadi mendapat geran lain banyak. Itu yang dalam kerajaan. Saya dah cakap banyak tempat tetapi saya belum nampak lagi. Jadi ringkasnya Prof. Zaid, kita mesti beri kebebasan kepada universiti, mesti merancang kurikulum kita bila pensyarah itu berada di hadapan, pelajar yang masuk berkualiti dan makanya satu budaya sudah wujud. Pelajar yang berkualiti ini akan bergraduat, dia mempunyai ilmu, mampu beradaptasi dan menyelesaikan masalah masyarakat, mudah dapat kerja ataupun dia create their own job, cipta kerja mereka sendiri. Terima kasih. Okey, terima kasih. Prof, boleh saya bercelah ke Prof? Ya, sikit saya boleh bagi sikit. Saya nak tanya Dr. Razak ni. Okey, ya. Saya rasa saya nak beri sedikit pandangan lah tentang apa yang disebutkan dengan kebebasan dalam berkarya, kebebasan sebagai institusi ilmu dalam sebuah universiti. Juga mungkin ada kaitan juga dengan stakeholders yang Prof sebutkan tadi. Saya berfikir begini masyarakat kita ni adalah masyarakat yang berpelbagai sifatnya. Dan kalau kita nak memahami antara satu masyarakat dengan masyarakat lain, antara intipatinya adalah hal-hal berkaitan dengan agama. Cuma di universiti kita, saya fikir kajian tentang agama-agama lain selain daripada agama Islam itu sangat kurang. Jadi saya secara peribadi berpendapat kalau kita nak misalnya
memahami masyarakat lain, kita kena mendalami agama mereka. Kan agama itu daripada agama itu datangnya falsafah dalam kehidupan mereka, seterusnya terjemah dalam perilaku mereka sebagai anggota masyarakat. Jadi kalau kita boleh percaya dengan kebebasan ilmu tadi, mungkin juga kita beri ruang kepada pengkajian tentang agama-agama lain di universiti-universiti kita. Ataupun boleh kita pilih 1-2 universiti, misalnya mengkaji agama Hindu, universiti lagi agama Buddha, agama Kristian, agama Bahai dan yang lain-lain, sebab ini semua adalah agama yang menjadi anutan masyarakat kita dan masyarakat di dunia ini, dan kita di Malaysia dikenali sebagai the true Asian misalnya kan, ataupun yang seumpama dengannya. Jadi saya fikir di sini ada sedikit kepincangan apabila kita tidak mengenal orang lain dan orang lain juga tidak mengenal kita. Banyak salah faham yang berlaku, dan dengan adanya teknologi ICT sekarang ini, maka mudah perkara-perkara yang negatif itu tersebar luas dalam masyarakat kerana kurangnya kenalan antara satu sama lain. Saya rasa itu respon saya lah, salah satunya, Prof. Okey. Terima kasih. Saya nak pergi kepada Dr. Razak ni. Dia bidang dia falsafah. Okey. Kalau kita umpamakan peradaban yang sedang kita bina ini, kita sekarang sedang bina peradaban sebenarnya. Kalau kita umpamakan peradaban itu sebagai sebuah ukiran, yang sedang mengukir peradaban ini adalah kita semualah dalam berbagai bidang dan sebagainya. Siapakah yang memiliki atau mempunyai gambar besar kepada peradaban itu, atau the big picture of the bentuk macam mana? Adalah golongan pemikir, golongan ahli falsafah. Kalau kita ke belakang lagi, kita baca karya-karya yang ditulis oleh ahli falsafah Greek, baik dan Rom dan sebagainya, yang mereka bercakap tentang bagaimana bentuk. So dia gambar besar itu ada pada dia, kemudian diterjemahkan dalam bentuk disiplin-disiplin ilmu yang diterokai oleh manusia sepanjang zaman. Dan disiplin itu dalam bentuk arkitektur, dalam bentuk engineering dan sebagainya, mereka inilah menyumbang di sudut-sudut yang tertentu dalam peradaban itu. Akhirnya dia menjelma sebagai sebuah peradaban yang holistik, yang mempunyai satu karakter, satu identiti. Ya. Jadi pada hemat saya, fungsi dan peranan universiti sebagai gedung ilmu itu inilah memandu pengukir-pengukir ni tadi nak buat kerja apa nak kena buat. Jangan seorang tukang diri, seorang runtuh. Yang ni diri, yang ni runtuh, yang ni jadi tak ke mana. Ya. Jadi idea besar itu ada pada pemikir di universiti. Itulah yang boleh kita kaitkan dengan Saudara Rosli sebut kebebasan. Dia bebas meneroka ilmu. Dia teroka ilmu kerana dia melihat ada kepentingan. Hari ini mungkin tak penting, besok, lusa dan pada masa depan itu penting. Mungkin sebelum saya pergi kepada sedikit contoh saya bagi proses mendokumentasikan apa-apa saja yang kita ada dalam keliling kita, ya. Ada orang pergi kaji, dia minat kaji kubur lama, nesan kubur, nak pergi kaji benda tu. Tahun berapa, siapa punya kubur, apa historinya, apa semua. Apa manfaat? Jadi kita tak nampak secara langsung manfaat daripada mendokumentasikan itu. Tetapi bilakah manfaat itu datang? Apabila kita mula, misal kata memperluaskan industri pelancongan kita, pelancongan dan sebagainya, kita perlukan dokumen-dokumen terhadap perkara ini. Jadi kita cari dokumen, ada benda ini. Dengan secara tidak langsung, ilmu yang dijana ataupun yang diteroka oleh satu orang tadi, yang tadinya tidak tahu lagi, dia telah menyumbang kepada pembukaan luas satu sektor pekerjaan yang banyak kepada orang lain. Dengan kajian dia yang seperti itu tadi, dia dapat menuliskan sejarahnya dan sebagainya, akhirnya menjadi tarikan kepada orang untuk pergi situ dan sebagainya. Jadi ini, ya.
Boleh saya minta apa nama ni kupasan daripada saudara Razak, saudara Dr. Razak dalam perkara ini. Ya. Terima kasih Prof. Zaid. Sebab itu kita kalau saya melihat bahawa bila kita sebut kita sebagai golongan akademia, itu ialah dalam takrif falsafah asal, mereka merupakan golongan-golongan pencinta ilmu pengetahuan atau pencinta hikmah. Maksud saya di universiti kita hari ini ada dua komuniti terbesar. Satu komuniti yang kita sebut sebagai akademia, ahli-ahli akademik yang terlatih pada tahap yang tertinggi, dan mereka ini ialah filosof atau dalam istilah dia ialah mereka yang memegang paksi-paksi hikmah atau kebenaran. Dan oleh kerana itu mereka inilah yang menjadi pemegang amanah kepada yang kita namakan ilmu teras dalam sistem pengajian atau dia panggil klasifikasi ilmu dalam agama kita. Jadi oleh kerana itu ilmu ini kalau kita boleh sebelum wacana falsafah itu, kalau kita tengok dari segi sejarah, menjadi satu hanya menjadi satu ilmu yang khusus. Misalnya kata kalau kita tanya ahli engineering, ahli kejuruteraan, mereka tak mengaku dah mereka sebagai ahli falsafah kan. Dan ahli falsafah ni hanya orang-orang yang khusus di satu bidang specialized. Dia bukan memiliki apa yang kita panggil sebagai hikmah di sebalik bidang itu. Jadi apa yang saya nak sebut kat sini Prof. Zaid ialah universiti sebagai gedung ilmu kembali kepada persoalan asal. Ilmu-ilmu teras itu harus, ilmu-ilmu asal yang kita panggil ilmu-ilmu teori itu harus terus dibangunkan di universiti. Ilmu-ilmu yang berbentuk penjanaan idea-idea yang boleh memandu masa kini dan masa depan. Yang kedua ialah apapun kita sebagai golongan akademia di universiti dan dalam tradisi keagamaan kita, kita mempunyai tanggungjawab untuk melahirkan murid-murid. Siapakah guru tanpa murid? Bukan? Apakah kita kalau tanpa ada komuniti pelajar kita? Jadi oleh kerana itu saya lihat walaupun kita menguasai ilmu teori tadi, saya rasa saya berpendapat ilmu untuk pelajar-pelajar kita, mereka ilmu praktikal tadi ialah ilmu yang perlu diterjemahkan dalam setiap program-program pengajian di universiti. Dalam arti kata itulah, tapi program-program praktikal itu harus dibentuk daripada sebuah teori yang unggul, yang terkini dan yang terbaik. Oleh kerana itu saya merasakan bahawa kita perlu melakukan proses integrasi yang menyeluruh di universiti kita. Kadang-kadang saya melihat hari ini dia punya masalah kita, saya parti dalam universiti saya pun, dia masalah dipanggil problem of specialization, masalah pengkhususan yang keterlaluan sehingga kita tidak mengenali ilmu-ilmu yang bersifat umum kerana terlalu memfokuskan kepada ilmu-ilmu yang bersifat khususi. Dan ada satu keadaan juga masalah kita ialah imbangan pengajian antara ilmu teori dan praktikal itu tidak seimbang. Pada satu tahap bagi fakulti yang menumpu dalam bidang practicality, ilmu-ilmu nak lahirkan profesionalisme ni, ilmu-ilmu teorinya begitu rendah sekali. Manakala dalam ilmu-ilmu yang bersifat teori pula, ilmu praktikalnya terlalu sedikit. Jadi ini yang menyebabkan misalnya teori ahli-ahli misalnya dalam kultivasi sastra atau pengajian Islam itu sendiri yang tidak diberi bekalan ilmu-ilmu praktikal yang begitu banyak untuk mereka guna dalam kehidupan mereka selepas tamat pengajian. Jadi saya rasa kita perlu gerakkan lagi lah dalam wacana kita ini bagaimana integrasi pengajian dan reka bentuk pengajian yang lebih integratif
boleh kita gerakkan. Misalnya misalnya kata dalam pengajian Islam yang kita ada sekarang ni, bagaimana pelajar pengajian Islam ini boleh mendapatkan kemahiran dalam bidang-bidang sains tertentu atau bidang-bidang teknikal dalam fakulti-fakulti, dalam universiti, dan yang dilihat masih lagi belum ketara. Jadi kalau awak bidang usuluddin daripada tahun 1 sampailah tahun 2, sehingga kita tidak mampu untuk menyediakan ahli-ahli atau ilmu-ilmu yang bersifat praktikal itu. Itu satu permasalahan yang kita ingin. Maksudnya beginilah, maksudnya Mungkin, bila dia ya, keluar, Dr. Razak, bila dia keluar, dulu kita guna satu istilah dulu kalau di UPM ini, a functional student. Student tu berfungsi atau tidak bila dia keluar. Maknanya kalau apa bidang ilmu dia belajar di universiti pun, kalau dia keluar tu sebagai functional student, maknanya dia akan boleh mencipta. Saya ingat Dr. Azmul dia dulu in charge dari segi latihan industri, betul lah? Ya. Betul Dr. Azmul. Sampai sekarang masih lagi jaga latihan. Maknanya budak-budak yang nak keluar ni dengan latihan industri. Saya nak pergi kepada Saudara Rosli lagi, apa nama ni, isu yang sedang kita berdepan ni. Ada elemen pendidikan yang sudah dikomersialiskan, dia komersial dan ada elemen investment. Jadi maksudnya bila kita masuk belajar tu ada investment, ada belanja yang kita kena letak di situ. Jadi daripada belanja itu kita nak dapat balik. Kalau kata parent misalnya kata meminjam duit ke atau dan sebagainya, ataupun kita sendiri nak masuk, mesti kita kena buat loan dan keluar kita kena bayar balik dan sebagainya, ya. Jadi ini bagi adakah ini menjadi satu elemen yang menjadikan universiti ini memberi fokus pada pekerjaan lebih daripada soal ilmu tadi. Itu saya nak tanya Rosli. Silakan. Tak dengar ya? Putus ya? Haji Rosli. Ya. Soalan untuk Dr. Rosli tu. Ya. Boleh. Jadi komoditi, itu maksud saya tadi ya. Maknanya dia ialah ada elemen melabur untuk belajar. Jadi bila melabur tu tentulah kita nak dapat balik kan apa yang kita labur. Ya, gitu. Okey, semasa kita kecil-kecil tu, ibu bapa kita selalu mengharapkan kita belajar rajin-rajin, masuk universiti, ya. dapat kerja baik, dapat gaji besar. Tiada yang menyebutkan supaya kita jadi orang yang berilmu. Berilmu, ya. Saya tak benar macam itu dari pengalaman saya sendirilah. Dan juga saya tertanya ke kawan pun, jarang sekali kita mendengar ibu bapa menasihatkan untuk menjadi seorang yang berilmu. Kalau orang dia berilmu ni, dia boleh pergi mana-mana, dia boleh buat kerja. Kalau kita hanya, terutama dalam sekarang ni lah ya. Ya. Saya merasakan semakin ramai para graduan bukan saja nak dapat kerja susah, tapi bila dapat kerja ni, kemungkinan besar dia bekerja dalam bidang bukan dalam bidang kajian dia. So kita patut belajar kita ni sepatutnya macam toolbox lah. Ada toolbox, ada berbagai, ada tukul, ada screwdriver, ada plier dan sebagainya. Kalau kita punya toolbox ni hanya untuk kerja tukang kayu, tapi kita bawa, ada orang panggil kita suruh bantu dia, kita bawa toolbox ni, kita hanya boleh buat kerja kayu saja. Tapi kalau kita
versatile. Kita macam-macam tools ada dalam tu. Tool elektrik pun ada. Untuk kerja pipe pun ada. Jadi mungkin kebanyakan peralatan ini adalah peralatan untuk kerja kayu, tapi ada juga sedikit untuk kerja pipe, untuk kerja gas, kerja elektrik dan sebagainya ni. Saya fikir ini lagi berguna. Ya? Bila kita bawa pergi kerja di mana-mana. Apa-apa kerja pun kita boleh buat. Tapi kalau kita punya toolbox ni aja untuk kerja kayu je, kita kena cari kerja-kerja kayu je, tak boleh cari kerja lain. So itu yang saya fikir amat penting sekali. Bukan kita fikir tentang apa kerja kita nak buat masa graduate, lepas graduate. Kita patut fikir apa saya boleh masuk tak? Berapa bidang yang saya boleh masuk? Berapa jenis pekerjaan yang saya boleh masuk? Itu yang patut dipikirkan oleh para graduan sekarang. Bukannya kerja, saya nak jadi engineer. Tak boleh lagi dah sekarang ni. Zaman sekarang tak boleh lagi dah. Kita kena ada mungkin kita dulu ada cerita tentang nak memperkenalkan liberal arts ya di Malaysia ni. Tapi nampaknya tak menjadi sangatlah. Tak menjadi Itu kalau dapat implement tu, saya fikir ini akan dapat membantukan pada graduan kita untuk kehidupan dia selepas dia graduate. Maknanya 2 tahun pertama tu is liberal art. Memang dia maknanya 2 tahun yang kedua itu saja kalau mungkin bidang yang dia nak pilih. Okey boleh ya Dr. Mat, Prof Mat. Saya sensitif benda-benda ni. Sebab kita tidak boleh compartmentalize kita punya mind. Kita ada masa singkat. 4 tahun kita nak groom student untuk satu menjadi pakar bidang tertentu, satu lagi untuk yang Dr. Rosli katakan yang extreme group tu, satu lagi untuk secara umum mungkin 70-80%, 70% untuk di semua bidang yang mereka ini mampu mengadaptasikan pengetahuan yang mereka ada dengan keadaan semasa masyarakat. Kalau kita buat survey, sekarang kita bercakap tak buat kajian. Ini yang saya marah kat universiti ni. Pernah ada siapa buat kajian pendidikan di universiti? Keluarlah, belumlah base apa benda, whatever, PBS lah, problem base lah, whatever kan. Semua tu dah ada dulu. Tapi sekarang mereka compartmentalize-kan, numberkan, micro-kan dia sehingga kita menjadi robot. Saya baru dapat message ni, orang dengar kita punya perbincangan ni. Mereka tak tulis kat sini. Mereka baru berbincang dengan satu pihak yang kononnya semua boleh quantify. Apa you buat, semua kena quantify. Adakah kita nak menghasilkan robot? Kita tidak menghasilkan robot. Jadi dalam proses menyediakan kurikulum, menyediakan sistem pengajaran, kita mesti ada satu ruang kebebasan. Kita tak nak menghasilkan robot yang seperti yang kita buat sekarang. Saya nak mencabarlah siapa ni pakar pendidikan kononnya, tolong lihat pendidikan di universiti ini, adakah kita dapat memenuhi apa yang kita nak. Kita di universiti sampai sekarang saya masih percaya kita tidak menyediakan pekerja. Tetapi graduan yang kita graduatkan itu, mereka mampu untuk beradaptasi dalam bidang pekerjaan mereka. Adakah kita punya statistik dalam bidang pekerjaan? Saya bagi contoh. Kita membelajarkan banyak wang. Contohlah sebab bangunan tinggi kat Petronas tu, Twin Tower tu kan. Kita boleh ambil contoh, ada 3 tower dekat situ. Berapa ribu pekerja dia? Apakah bidang yang mereka pergi belajar di Amerika, di England, di mana-mana, berapa juta mereka sudah pergi keluar negara? Membawa wang rakyat ataupun wang siapalah. Dan mereka balik, adakah mereka bekerja dalam bidang mereka? Padahal mereka menyumbang tenaga ilmu kepada Petronas sehingga Petronas boleh menjadi seperti yang kita lihat sekarang. Ini satu yang kita kena lihat. Tapi tak ada orang buat kajian benda-benda ini. Akhirnya kita menggunakan satu kaedah pada tahun 1950-an tu untuk kita laksanakan sekarang
tanpa membuat kajian pendidikan di universiti ke arah mana kita nak bawa. Jadi konflik di antara bidang-bidang kejuruteraan, bidang perubatan, bidang sains dan teknologi dan tambahan lagi bidang-bidang falsafah ini yang kita punya border itu tidak sama dari segi pendidikan, mengembangkan ilmu sains. Sebab itu kita tengok trend pendidikan orang-orang seperti Prof Zaid ini berbeza dengan orang seperti saya dengan Dr. Rosli. Kita punya pendekatan berbeza. Kita bernasib baik kerana kita terlibat dengan NGO, kita nampak bagaimana kita sebagai seorang ahli sains ikut toksikologi dapat bercakap dengan orang-orang lain, dan saya rasa bangga kerana saya dapat menggunakan orang social sciences itu sebagai media untuk menyampaikan mesej saya kepada masyarakat, misalnya tentang bagaimana ketosikan makanan akibat menggunakan pesticide, bagaimana endocrine disruptors itu dapat datang daripada benda-benda yang kita gunakan. Sekarang ni bila kita bercakap daripada head to toe, daripada kepala sampai ke kaki, kita menggunakan barang-barang berasaskan plastik. Dan semalam saya, minggu lepas, kita berforum dengan pelajar, saya tanya majority ladies, saya tanya berapa kain tudung dia pakai. Kan? Dia kata banyak, ada beberapa puluh. Berapa dia pakai? 3 je. Jadi dari beberapa puluh yang ada tu 3 dia pakai. Kenapa dia beli yang 7 lagi tu? 7 lagi. Itu satu pembaziran. Siapa nak cerita pembaziran tu? Bukan saya. Dan di mana dia buang benda tu yang akhirnya mencemar alam sekitar. Bukan saya, orang lain. Jadi saya menemukan kajian-kajian itu seperti yang saya katakan contoh daripada China dan sebagainya tadi. Kita menemukan dan kita berikan kepada. Sebab itu seminar, simposium ini penting. Tetapi kita tidak membudayakan ilmu ini macam kita buat ni sangat penting. Tapi budaya ni tak dikira. Yang dikira ialah impact factor journal yang keluar dalam jurnal-jurnal tertentu, yang mana berapa ramai orang cited di kalangan kroni kita saja yang cited, yang peers kita yang cited, tetapi impactnya pada masyarakat tak ada. Sebab itu bila kita, sekarang pelajar saya berada di Sungai Buloh sedang membuat persampalan, right? Dan penemuan kita tahu pencemaran datang daripada mana. Siapa nak sampaikan perkara ini kepada majlis kajian tempatan untuk menguruskan pencemaran berkenaan? Itu integratednya. Kalau saya hantar ke jurnal, mungkin keluar Q1 jurnal tu. Tetapi apakah masyarakat Sungai Buloh, peternak kerang yang kononnya kerang di situ adalah antara kerang yang dipanggil black gold, kerang yang utama di Malaysia terbaik, dan mungkin di dunia. Terbaik. Ini yang kita kena sampaikan kepada masyarakat. Jadi bagaimana kalau kita hanya keluarkan dalam jurnal Q1 gitu, dengan seminar conference, dengan budaya akademik yang kita amalkan lama dahulu, dengan KTP, knowledge transfer program yang dah ada, tapi kita tak buat pun. Ini yang masalah yang kita hadapi. Peruntukan yang diberikan tidak mencukupi, integrasi di antara jabatan kerajaan tidak lengkap, tidak mantap. Mungkin mereka pun tidak faham dalam pengagihan peruntukan itu. Pembangunan luar bandar misalnya besar duit dia. Tapi untuk apa? Adakah masih berfikiran zaman dahulu lagi buat jalan raya, parit dan sebagainya tanpa membangun mentaliti mereka. Tanpa membawa ahli-ahli falsafah kita ni ke bawah untuk menceritakan perkara bagaimana menjadi satu manusia yang harmoni tadi, yang synergize dan sebagainya. Okey, terima kasih. Kita tak ada banyak masa lagi. Kita akan berhenti dalam beberapa minit saja lagi. Saya nak minta Dr. Azmul, kalau ada perkara-perkara yang nak disentuh sebelum kita kita tutup majlis. Okey, tidak ada apa Prof. Saya serahkan kepada Prof lah. Anak murid ada, tidak boleh melawan untuk guru. Kalau tak ada, saya ingat saya nak bagi ruang kepada panel lah, kita ada mungkin 1-2 minit seorang, kalau ada. Kalau tak ada tak apa, untuk final remark kepada perbincangan kita pada saya pada sentiasa ada kerana orang pencen kan. Orang pencen ni kalau saya 30 tahun lebih di UPM, saya melihat sejarah itu, dan saya melihat kesinambungan kepimpinan universiti itu sangat penting. Dan moto-moto, semua universiti ada moto. Saya dah kaji moto-moto universiti tu. Berilmu dan berbakti UPM. UM, ilmu punca kemajuan. So USIM apa USIM? USIM berilmu, berdisiplin dan bertakwa.
Jadi semua tu dah ada. Kalau kita baca semua tu, kita lihat tak? Saya nak tengok pensyarah-pensyarah ni, pensyarah baru, dia masuk universiti, dia kena bagi pendedahan pada ni. Saya pernah minta 5 tahun saya buat dulu sebagai presiden PPA. Dia mesti faham ni, berilmu dan berbakti. Kalau kita nak berbakti, kita tak ada ilmu macam mana? Kalau kita nak dapat ilmu macam mana? Mesti buat research, mesti benda sebagainya. Baru kita boleh berbakti. Dan di mana kita nak berbakti itu? Paling kurang di kampung kita, paling kurang di sekolah lama kita. Jadi kepimpinan universiti, kesinambungan itu sangat penting. Dengan falsafah, moto, visi dan misi itu mesti disampaikan ke semua pensyarah dan kita kena stick kepada itu. Tidak ada pengaruh politik. Mereka boleh demand, mereka sebagai stakeholder, mereka demand daripada kita boleh. Tetapi mereka tidak mempengaruhi kita dalam mencambah ilmu pengetahuan dan sebagainya. So, terima kasih Prof. Zaid. Terima kasih. Saya Terima kasih. ucap selamat maju jaya lah sebab ramai orang mesej saya ni, ramai orang tengok. Terima kasih. Mereka pun ada yang bersetuju dengan kita. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saudara Rosli, kalau ada final remarks 1-2 minit. Terima kasih. Saya ada 2 perkara lah nak timbulkan apa yang disebutkan oleh saudara Mat Ismail tadi. Satu ni tentang pada permulaan talk saya dah katakan 2 ekstrim tu lah ya. Utilitarian University dengan Ivory Tower. Ivory Tower, Ivory Tower ni lebih pada 100% ilmu. Dari segi teorinya, sepatutnya kita punya research university ni, kedudukan dia lebih menghampiri kepada Ivory Tower daripada universiti lain. Tapi daripada kajian yang saya dah tengah writing up sekarang ni, kedudukan research university ni, pencapaian dia sama dengan universiti lain. Sama dengan college university ataupun Universiti Sultan Azlan Shah. Tak ada bezanya universiti-universiti Malaysia ni. Tak ada universiti yang dekat dengan Ivory Tower ni, Menara Gading ni. So I mean pencapaian bagi duit berjuta-juta ni tidak menunjukkan kejayaan di kalangan research university ni. Itu perkara satu tu. So jadi conclusionnya sama je. Mana-mana universiti Malaysia ni sama saja. Terima kasih. Yang kedua ni tentang sumbangan kepada masyarakat ni ya. Kita patut ingat kerja pensyarah ni bukan hanya pendidikan dan mengajar. Bukan research and teaching saja. Sebenarnya 3 tanggungjawab kita ni. Yang ketiga ni ialah yang namakan engagement to bantung pada siapa yang menulisnya. Ada kata engagement with society ataupun contribution to society. Memang dah ada tetapkan, ada elemen yang ketiga ataupun tugas yang ketiga yang diperlukan oleh pensyarah. Tapi malangnya, mana universiti yang recognize contribution to society? Mana universiti yang dalam KPI ni ada mengatakan bahawa you must contribute to society, you must do something to society? Mana universiti yang kata okay, your research ni, how much has it contributed, berapa banyak dia telah meningkatkan kedudukan masyarakat luar sana? Apa kesan dia? So, dah tiba masanya KPI universiti ataupun syarat naik pangkat dan sebagainya ni masuk komponen sumbangan kepada masyarakat ni sama pemberatannya dengan research dan juga pengajaran bagi seorang pensyarah. Terima kasih. Itu sajalah yang saya nak ni. Terima kasih. Terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih kepada Majlis Dakwah Negara ni. Ini first time saya dapat jemputan daripada pertubuhan agama Islam ni. Saya pun tadi takut juga sahabat saya kena pakai serban. Tidak. Kita jemput semua. Ya ni. Terima kasih banyak.
Terima So, kasih. mungkin Terima kasih. kalau boleh nak jemput gerak lagi sekali pun boleh jugalah. Ya, terima kasih. Terima kasih. So, saya amat setuju lah dengan remark yang akhir tadi, bahawasanya kita nak ukur sumbangan, maknanya kita buat research banyak, tapi apakah dengan research kita itu kita selesaikan masalah orang atau masalah masyarakat yang ada di depan kita. Kalau kita ada banyak research, orang masih miskin, orang masih susah, jadi keadaan masyarakat seperti macam itu juga. Jadi artinya seolah-olah kajian yang kita buat tu tidak dapat selesai masalah orang ramai. Tapi kita bukan main berbangga lagi dengan kita punya penerbitan dan citation dan sebagainya, tapi di sekeliling kita masih lagi orang masalah tak dapat diselesaikan. Jadi saya rasa saya ada masa sekarang 4:59, saya tak dapat nak bagi ruang lagi kepada yang lain. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua panel di atas 2 jam. Kita sebenarnya 2 jam, tapi kita mula lewat sedikit tadi, saya pun tak dapat masa nak masuk, so kurang daripada 2 jam. Tetapi banyak perkara yang telah kita kupas dan kita bangkitkan di sini. Sekurang-kurangnya sebagai sebahagian daripada advokasi kita kepada masyarakat dan menyuburkan tradisi berwacana ini, supaya kita tak terlalu terikat dengan satu sudut pandang. Kita kena terbuka kepada melihat pelbagai sudut pandang dan akhirnya dapat mencarikan sesuatu yang lebih bermakna kepada kita dan juga kepada masyarakat, insya-Allah. Dengan itu saya ucap terima kasih lagi sekali dan saya sudahi dengan kita punya forum ini dengan lafaz yang mulia. Wallahu waliyut taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih banyak. Terima kasih.